untuk nisbah juga. So, sama untuk bahan 18 jugalah, iaitu sekejap saya tengok topik apa. Pengurusan data. Pengurusan data. Data ni dia tak boleh dia bawa sendiri. Okey, tak apa, insyaAllah. Kalau ada rezeki, kita akan masuk sedikit pengurusan data, okey. So, kita akan buat, kita akan cuba habiskan nisbah ni lah. Alright. So, kita boleh terus start Jadi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, kita terus masuk praktis 17, nisbah. Okey, so nisbah, apa sebenarnya kalau kita sebut nisbah? Apa sebenarnya maksud dia time kita sebut nisbah? Maksud dia ialah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Ini penting. Perkataan ni penting. Dua kuantiti, first perbandingan. Lepas tu unit, dua kuantiti. Unit yang sama. Kita tak boleh nisbahkan kalau unit dia berbeza. Unit, ingat kan unit? Contoh saat, minit, jam, sentimeter, meter, liter, itu semua kita panggil unit. So kita kena pastikan pertama sekali dia mesti dalam unit yang sama. Kalau unit berbeza tak boleh lah. So tapi nisbah tu sendiri tidak mempunyai unit. Perkataan nisbah tu sendiri tak ada mempunyai unit. Contoh 3 kepada, tak apa kita tengok nantilah. So nisbah boleh ditulis dengan cara A, double titik, titik, double column sebenarnya, column. 2 titik, bertindih, B. Dibaca sebagai A kepada B. Contoh, 3 double titik 5 dibaca sebagai 3 kepada 5. 1 nisbah 10 dibaca sebagai 1 kepada 10. Nisbah menunjukkan berapa kali ganda sesuatu kuantiti mengikuti kuantiti yang lain. Contohnya, 1. Nisbah 1 kepada 10. Kita bandingkan 1 kepada 10. Okay. Kalau macam ni, kita ada 1 nisbah 100. Kita bandingkan 1 silinder kepada 100 silinder. So macam tu, itu adalah maksud untuk nisbah. Kita buat pembandingan lah. Kalau kita ada orang A, katakan kita ada orang A, kita ada orang B. Orang A ada 1 guli, orang B ada 10 guli. So 1 kepada 10. Yang ni kalau kita ada 1, orang A ada 1, orang B ada 100. So kita tengok 1 kepada 100 lah. Okey, boleh? Nanti kita akan tengok sama-sama macam mana cara kita nak kira dia. So dengan tu, kita boleh tengok terus soalan. Kita tengok rajah. 1. Rajah menunjukkan beberapa batang pensel dan beberapa buah buku. Berapakah nisbah bilangan pensel kepada bilangan buku? D. Dadu, 3 kepada 2. D. Maaf. Bola. Bola ke dadu? Dadu. Dadu. Ada lain? Okey, tak ada kita cuba kita sama-sama. Ini adalah 1, 2, 3. 3. Kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kepada 6. Okey. Bila jadi macam ni, sebenarnya kita boleh juga kecilkan dia. Ingat tak? Kita boleh kecilkan dia jugalah. Macam mana kita kecilkan pecahan?
Macam mana kita kecilkan pecahan, kita juga boleh kecilkan nisbah ni. Apa yang boleh kita buat? Kita boleh bahagikan dengan 3. Kita akan dapat nisbah dia ialah 1 nisbah 6 pula. Kita boleh bahagikan dengan 3 untuk kita dapat nisbah dia ialah 1 kepada 2. Setiap satu pensel boleh mewakili kepada 2 buah buku. Jadi jawapan dia ialah B sebenarnya. Boleh? Yang tadi saya tak cerita sebenarnya. So, saya baru ceritalah. Okey, dengan tu jom kita tengok pula untuk, saya cuba tengok kalau ada yang boleh digunakan. Okey. Tengok soalan subjektif. Soalan nombor 1. Rajah menunjukkan beberapa buah segitiga dan beberapa buah segi empat. Tulis nisbah bilangan segitiga kepada bilangan segi empat sama. Cuba awak try. Satu nisbah 6. Okey, kita ada 1 nisbah 6. Satu nisbah 6. Okey. Kita cek sama-sama Saya nak tanya. Kita ada berapa 3 segi? Kita ada 8 kan kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ni kita ada berapa nisbah dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So 24. 24. So, nisbah dia ialah 8 kepada 24. Kita boleh pakai sifir berapa untuk kita kecilkan dia? Rasa-rasa kita boleh pakai sifir berapa? Cuba tengok balik. Sifir berapa yang ada 228 dan 24? Ke ada yang Satu nisbah 3. Kita pakai sifir berapa? Sifir 8. Yes, kita boleh pakai sifir 8 sebenarnya. Kalau kita pakai sifir 8, kita boleh bahagikan 22 dengan 8 dan kita akan nisbah dia, kita akan dapat dia punya nisbah ialah 1 kepada 3. Yes, betul. Okay. So, cuba pula tengok nombor 2 pula. Cuba try nombor 2 pula.
Tiga nisbah 10. 3 nisbah 10. Damia, Ya, dapat? sedang kira. Okey, tak apa. Damia kira dulu. Damia kira dulu. Okay, tunggu. Tadi Ahmad dapat apa? 3 nisbah 3, maaf, 3 kepada 10 kan? Jadi kawan kita dapat, Ahmad dapat 3 nisbah 10 lah kan? Oh, Okey. tiga nisbah 10. 3 nisbah 10 juga. Okey. Sama-sama dapat 3, 10 Jadi kita cakap sama-sama. Apple ada berapa nisbah? Dia nisbah apple kepada oren. Okey, kita baca dulu. Bilangan nisbah apple kepada oren. So apple belah kiri, oren belah kanan. So apple ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oren ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Okay, so dia 6 nisbah 20. So sifik apa yang ada 6 nisbah 20? 6 dengan 2. 20. Sifir 2 kan? 3. Sifir 3 tak ada. Sifir 4 tak ada. 4 tak ada. Okey, 5 pun tak ada. So sifir 2 kita boleh bahagikan dengan 2 lah. So kita akan dapat 3, 10. Yes, betul. Nice. Nampaknya dua-dua dah at least boleh dapat lah nisbah tu kita macam ni. So, kita naik balik. Kita tengok pula, jom kita tengok sama-sama pula soalan nombor 3 yang ni. Soalan nombor 3 ni So, Chong mempunyai wang 200 dan Lim mempunyai wang 800. Berapakah nisbah wang kepunyaan Lim kepada wang kepunyaan Chong? Okey, cuba dulu.
Cikgu. Apa? B. A, B, C, D. B. C, Yajing. D. Dadu. Okey. So, jom kita check. Alright. Chong mempunyai wang 200 kepada Lim mempunyai wang 800. Berapakah nisbah wang kepunyaan Lim kepada wang kepunyaan Chong? So apa nisbah asal kita macam mana? 200, 800, 200 kepada 800 ke? Atau, sorry kejap. Sekejap. Atau 800 nisbah 200. 800 nisbah 200. Yes, 800 nisbah 200 sebab Lim. So wang Lim dulu kepada Chong. 200. So 800 per 200. Sifir apa yang kita boleh pakai untuk kita kecilkan? 2. Sifir 2. Betul lah. Kita boleh potong dulu semua kosong yang ada. Lepas tu kita boleh bahagikan dengan 2 dan kita akan dapat jawapan dia ialah 4 kepada 1. Betul Jawapan dia ialah D. Atau sebenarnya sifir 200 sebenarnya. Okay. So, sebelum kita ni balik, cuba awak tengok pula soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni kebat lah. Diberikan nisbah X dan Y ialah 1/100. Kalau X tu 5, Y berapa? Saya masa dulu sikit. Kalau tak sure nanti kalau macam awak cuba fikir dulu macam mana cara sebenarnya nak selesaikan. Kalau awak tak sure macam mana, kita boleh buat sama-sama. E. Dadu? D. Okey. Dadu juga. Sama-sama D Okey. Tak Saya saya nak tanya. B. Bola. Okey, sorry. So bola. Dua-dua bola ke seorang bola seorang dadu? D. Saya D. Okey, ada seorang bola seorang dadu. Okey. Saya nak tanya. Apa cara awak nak dapatkan jawapan tu? Darab. Ya. Yes, betul. Kita kena darabkan dia. Okey. So macam inilah. Nisbah asal kita ialah 5. Nisbah asal kita ialah 1/100.
Sekarang ni dia adalah X dengan Y. Dia cakap kalau X 5, maksudnya kalau nisbah kita 5 per berapa? Macam mana kita nak jadikan 1/5, apa yang boleh kita buat? Kita boleh darabkan dia dengan 5. So apabila kita darab dengan 5, kita akan dapat 5 lah. So kalau di kiri ni kita kena darab, kanan pun kita kena darab juga. 100 darab 5 akan dapat 500. Sebenarnya jawapan dia ialah D lah. Okay. Amal dah betul lah, cuma mungkin tersilap sikit. Terkurang 1-0. Tak apa, tak ada masalah. Betul lah tu. At least dapat, at least awak punya perkembang membesar tu dah samalah. Okay. Nice. Betul. So macam tu lah Kalau dia membesar, kita just darabkan dia. Kalau kita nak kecilkan dia, kita bahagikan dia. Okay. Kita tengok pula soalan nombor 6 dulu. Apakah nisbah membandingkan 1 meter dengan 1 sentimeter? 1, 1, 10, 100 atau 1000? 1,000. 1000. Amar? Dia juga. 1000 juga. Okey. So saya just nak confirm balik. 1 meter bersamaan berapa sentimeter? Ingat tak? 1 meter bersamaan dengan 100. Ya. 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. So, apabila jadi macam tu, maksudnya kita boleh jadikan nisbah dia ialah setiap 1 meter bersamaan dengan 100. Jadi sebenarnya jawapan dia ialah C. Okay. Saya rasa awak dah ada idea. Cuma kita terlupa je. Awak terlupa je sekejap. Berapa sebenarnya penukaran ni? Okay. Penukaran dia sebenarnya 100 sahaja. So jawapan dia 100 lah. Boleh Boleh? Boleh. Alright, nice. Tengok sekali nombor 8. Ini kita main nisbah je, nisbah. InsyaAllah ada rezeki termasuk sekejap data. So nisbah bilangan murid lelaki kepada bilangan murid perempuan dalam sebuah kelas ialah 1/3. Jumlah murid dalam kelas itu ialah 40 orang. Berapakah bilangan murid perempuan dalam kelas itu? Okay. Boleh tak? Rasa-rasa ada idea tak nak buat macam mana? Saya tengah kira. Nak kira. Okey, tak apa. Sila.
Belum. Kenapa? Dah lah, naiklah. Tidur. Ya. Esok cuti lah. Okey. Dadu. D. Dadu. Damia dapat dadu. Ama? D. Dadu juga. Okey, boleh saya confirmkan. Macam mana cara awak buat? Okey. Macam mana awak dapat D? Cikgu. Ha. Cikgu, Ya, saya. saya jawab C. Salah. Cacing. C. Awak, betul dah D jawapan dia. Jawapan dia D dah, betul. Tapi macam mana dapat D? Okey, dia macam Darab. darab dengan 5. dengan 5. Oh, darab 3 dengan 5. Tak, 3 dengan 10. Darab 3 dengan 10. Kenapa awak darab 3 dengan 10? Okey, tak apa. Dia macam ni. Sekarang dia bagi tahu kita setiap satu orang lelaki akan dapat 3 orang perempuan. Betul? Kan? Lepas tu dia tanya berapa banyak perempuan ada dalam kelas kalau keseluruhan kelas ada 40 orang. Jadi 1 dan 3 ni dia just nisbah ataupun bandingan untuk lelaki dengan perempuan lah. So kalau kita nak tahu berapa banyak total keseluruhan daripada nisbah ni, kita just tambahkan dulu. Okey, iaitu 1 tambah 3 kita akan dapat 4. Total ada 4 orang lelaki dengan perempuan
keseluruhan ada 4 orang dalam nisbah ni. Dan 3 daripada 4 orang ni ialah perempuan. Dia nak tahu bilangan perempuan, apa yang perlu kita buat ialah 3/4 darab dengan 40 iaitu keseluruhan semua dalam kelas akan bersamaan dengan 30. Boleh? Dia macam tu maksud dia sebenarnya. Saya saja nak suruh awak try dulu. Nak tengok awak cuba fikir dulu. Boleh? Boleh Tapi tak apa. Nanti kalau keluar soalan macam tu lagi, kita cuba lagi. Okay, kita try soalan nombor 5. Nisbah A, B ialah 1/10. Kalau A 18, berapa nilai B? Bagi? Kena bagilah. Tak nak bagi. Okey. Dapat berapa? Okay, dapat berapa? Dapat berapa? Mana kerumpas ni? Sekejap. Ambil bersihkan dulu.
Okay, dapat berapa? Dapat berapa? So, rezeki kita nak masuk sikit topik untuk minggu depan. Kita check boleh? Kita check Kita check. Okey. Sekarang ni kita ada nisbah A dengan B 1:10. Kalau A 18, berapa B? Dia macam yang soalan yang 5 tadilah. So kita ada A, B iaitu 1:10. Kalau A 18, B berapa? Jadi kan dia cakap A tadi 1:10 kan. Nak jadikan dia 18, apa yang perlu kita buat? Kita darabkan dengan 18. Kalau sebelah kiri darab 18, so kanan pun kita kena darab 18. So kita akan dapat 180. Jadi dengan itu, nilai B ialah 180. Macam tu je. Okey. Boleh? Boleh Okey, tak apa. So basically nisbah soalan dia biasa macam tu lah. Dia ada satu lagi bentuk soalan. Jenis bentuk soalan dia macam ni. Cuba pula soalan nombor 7. Skala sebuah peta ialah 1/100,000. Jarak antara dua bandar dalam peta ialah 4 cm. Berapa jarak sebenarnya? Okey. Cuba soalan nombor 7 Soalan nombor 7.
Okay. So, rasa-rasa jawapan dia macam mana? Okay. Kita check sama-sama untuk soalan ni. So macam mana cara nak jawab ni sebenarnya? First kali kita tengok dia cakap kita ada skala. Nisbah ni sebenarnya satu masa nanti kita boleh tengok dengan skala lah. So kita ada skala peta 1, 10, 100, 1000. Jarak di antara dua bandar peta ialah 4 cm. Berapa jarak sebenar? Okay, so kita first kena ambil tahulah. Tengok-tengok jawapan. Jawapan dia apa? Jawapan dia kilometer. So first kita nak kena tahu berapa sebenarnya ni. So dia cakap 4 cm. So 1 nisbah 1 cos 100,000. Okay. Dia nak 4 cm. So kita darabkan dengan 4 sahajalah. So akan jadi 4 untuk setiap 400,000. So untuk yang sebenar dia akan ambil yang besar kebiasaan. Sebelah kanan ni biasa yang sebenar lah. Belah kiri ni biasa skala dia. So 4 cm. So 400,000 cm. First kita kena tukar kepada meter. Apa yang perlu kita buat? Kita bahagikan dengan 100. So bahagi 100 akan dapat inilah 400 meter. Oh. Aduh, saya macam sekejap. Sorry, 4,000 meter. Sekejap. So 4,000 meter. So 400,000 sebenarnya bukan 40,000 So 4,000 meter. Daripada meter kita boleh tukarkan kepada kilometer dengan kita buat bahagikan pula dengan 1,000 meter. So kita bahagi dengan 1,000, lalu kita akan dapat sebanyak 4 kilometer. Okay. So jawapan dia ialah 4 kilometer. So cara dia macam itulah. Itu kalau yang jenis daripada nisbah macam ni. Lepas tu kita nak kena datangkan unit dia. Kalau sebelah kiri ni sentimeter, maksudnya belah kanan ni pun bermaksud sentimeter juga. So kita nak kena tukar daripada sentimeter menjadi kilometer. Boleh So tu cara dia kalau nisbah. Majoriti macam itulah soalan bentuk-bentuk nisbah. Okay, sebabkan kita masih ada masa lagi and nisbah mostly kita dah tengoklah teknik jenis-jenis bentuk soalan nisbah dan macam mana cara kita nak selesaikan soalan-soalan nisbah. So, kita masuk sikit. Kita tengok sikitlah apa yang kita akan buat minggu depan. Tapi hari ini lebih kepada introduction sahaja. So kita tak akan buat apa-apa soalan. Kita just akan tengok sahaja apa yang ada dalam babnya itulah. Okey, praktis 18. Okey, bab ke-18.
kita akan tengok nama dia ialah pengurusan data. So kita akan tengok 4 perkara yang paling penting lah. 4 jenis perkataan yang penting iaitu mood, median, min dan julat. So tak apa, yang ni jangan kita relax-relax je. Kita just baca, just take note je. Tak ada apa-apa soalan. Just introduction untuk kita familiar dan kita kenali nama-nama dan apa bendanya lah. So kita ada mood. Sekejap. Okay. Kita ada mood, median, min dan julat. Apa tu mood? Mood ialah nilai atau item yang berlaku paling kerap. Iaitu nilai ataupun item yang paling tinggilah, yang paling banyak. So median ialah nilai tengah apabila semua data disusun dalam turutan naik atau menurun. Okay, nilai di tengah-tengah. Okay, nilai di tengah-tengah. C, min. Min ialah apa jadi? Min ialah purata yang diperoleh apabila sebuah jumlah data dibahagikan dengan bilangan data. Ianya adalah jumlah data dibahagikan dengan bilangan data. Julat ialah beza antara frekuensi ataupun kekerapan tertinggi dengan yang terendah. Okay, kekerapan tinggi dan terendah. So kita boleh juga bina nama dia satu, nama dia adalah pictograph. Okay. Pictograph seperti di sebelah kanan ni. Okay. Dia graf yang ada gambar. Graf yang menggunakan gambar. Tentukan jenis pictograph mengufuk atau mencancang. Tentukan simbol dan bilangan unit yang diwakilinya. Lukis pictograph. Nyatakan petunjuk bagi simbol. Tulis tajuk untuk pictograph. Contoh kanan ni kita ada bilangan tin untuk dijual dalam seminggu. Kita ada sardin. Lepas tu kita cakap satu tin ni mewakili 5 tin. So kita tulislah. Contoh kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 5 semua ada 45. Okey, macam tin sardin asalnya ada 45. Kita bahagikan dengan 5 kita dapat 9. So kita boleh lukis 9 tin sardin. Susu kita boleh lukis ni 10, so 50 lah. Ini ada 2, 4, 6, so 6 sini ada 30. 2, 4, 5 sini ada 25. Ni pun 9 ada 45. Asalnya lah So satu gambar ni mewakili 3. So itulah kita panggil pictograph. Graf yang menggunakan gambar. Ada satu lagi cara, nanti kita tengok ni. Ni data. Ada satu lagi cara iaitu membina cara palang. Ini cara palang ni, kita ada graf palang lah. Ini graf palang. Tentukan jenis carta palang, mengufuk atau mencancang. Okay, mengufuk dia bilangan tin, cancang ni jenis makanan. Ya, tentukan jenis data yang diwakili pada setiap paksi. Okey, tentukan nilai dia pada setiap paksi. Ini berapa nilai dia? Setiap satu ni, setiap 1 sentimeter lah katakan 5, 10, 15, 20. Lepas tu tentukan skala bagi setiap paksi. Tentukan skala dia pada setiap paksi. Lukis palang ikut kuantiti. Okey, ikut kuantiti yang kita katakan. Lepas tu lukis tajuk pada carta palang. Lukis, tulis tajuk dia. Okay, so ada 2 cara lah yang awak akan lihat untuk setiap soalan nanti. Kita ada jenis pictograph, kita akan ada jenis carta palang. Dari mana datang data tadi? Kita dapat daripada data. So data bagi bilangan makanan tin yang terjual oleh sebuah kedai runcit pada seminggu. So kita ada sardin 45, susu 50, cendawan 30, nenas 25, kari ayam 45. So dia samalah daripada data ni kita buat pictograph, daripada pictograph ni kita boleh, daripada data juga kita boleh buat daripada data ni tadi kita boleh buat pictograph. Daripada data ni tadi juga kita boleh buat graf bar tadi. Okey. So kalau kita tengok balik macam kali katakan. Mood. Mood ialah item yang berlaku paling kerap. Yang paling kerap berlaku kat sini ialah susu. Sebab kenapa? Sebab bilangan dia paling banyak. So 50 ialah mood dia. Median. Nilai apabila semua data disusun daripada turutan menaik dan menurun. Median nilai jasa kita ada 45, 50, 30, 35, 45 ni. Kita susun dia daripada paling kecil kepada paling besar. Kita katakan 25, 30, 45, 45 dan 50. Median ialah nilai di tengah-tengah. Okey, nilai di tengah-tengah ni. Inilah kita panggil median. So median dia akan dapat sebanyak 45.
5. So min ialah jumlah data dibahagikan bilangan data. Jumlah data maksudnya 25. Kita campur semua ni. Okay, campur semua. Lepas tu campur semua, kita just akan dapat satu nilai lah. Akan dapat satu nilai. Okay, nilai tu kita just bahagikan kuantiti dia. Kuantiti dia 5, so kita bahagikan dengan 5. So kita akan dapat nilai dia. Akan dapat dia punya min dia. Okay. Tak apa, saya just buat macam ni sajalah. Nanti kita akan kira. Untuk next time kita akan tengok, minggu depan kita akan tengok yang ni balik. So kita akan kira pada waktu tu. So julat ialah beza antara frekuensi kekerapan tertinggi dengan kekerapan terendah. Kekerapan je lah ni. Okay, 50 dengan 25 tu kekerapan. So 50 tolak 25 kita akan dapat 25. So julat kita ialah 25 lah. So itu adalah cara macam mana kita nak jumpa mode, median, mean dan julat daripada data. Lepas tu kita nak pektograf, kita boleh gunakan data yang tadi kita boleh jumpa juga. Lepas tu kita boleh dapat juga carta palang kita. So kita masuk sikit hari ni. Okey. Boleh? So ada apa-apa soalan untuk malam ni? Terutamanya untuk nisbah lah. Oh, sekejap. Terutamanya untuk nisbah lah. Untuk tu tak ada sangat. Okay. Kalau tak ada, saya just ulang balik sikit pasal nisbah. So apa tu nisbah? Nisbah ialah perbandingan daripada dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Itu penting, unit yang sama. Tapi nisbah tu sendiri tak ada unit. Contoh tadi, kenapa unit yang sama? Contoh tadi kalau tengok soalan nombor 7 lah, bila cakap sentimeter di sebelah sini, maksudnya sebelah kanan pun mesti sentimeter juga. Tu maksud dia unit yang sama. So nisbah A 2 titik B dibaca sebagai A kepada B. Contoh 3 2.5 dibaca sebagai 3 kepada 5. 1 2.10 dibaca sebagai 1 kepada 10. So nisbah ni menunjukkan kali ganda satu kuantiti melebihi kuantiti yang lain. Contohnya A dengan B. So katakan kita ada 1 guli kepada 10 guli. Orang lelaki pertama ada 1 guli, lelaki kedua B ada 10 guli. So 1 kepada 10. Keseluruhan masih ada 11. Yang ni ialah 1 kepada 100. So macam itulah maksud dia. Okay. So kalau kita dapat nilai contoh macam tadi, soalan nombor 8, menceritakan berkenaan dengan dia ada nisbah, dia bagi kita nisbah 1 lelaki kepada 3 perempuan. Lepas tu dia suruh daripada keseluruhan dia ada 40, suruh cari perempuan. So macam nak tahu keseluruhan dia, kita nak kena campurkan dulu nisbah dia ni. Okay, kita ambil jumlah keseluruhan bahagikan dengan jumlah ni. Maaf. Sorry. Saya salah sebut. Apabila kita campurkan nisbah ni, dia akan melambangkan jumlah keseluruhan terus. Jumlah keseluruhan berapa banyak yang ada. Okey, akan dapat pecahan bawah lah. Dapat pecahan bawah. Lepas tu katakan kalau nak ambil perempuan, so kita ambil nisbah yang perempuan, kita letak dekat atas dia. 3/4 baru kita darabkan dengan jumlah semua nombor nilai. Kita akan dapat jawapan dia lah. So dengan tu saya nak cakap terima kasih. Maaf atas apa-apa kekurangan. Segala baik datang daripada Allah. Segala yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Okay. So, terima kasih semua. Maaf atas kekurangan. Segala baik daripada Allah. Segala buruk daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kalau ada apa-apa, you guys nak double confirm balik, boleh tanya dalam grup. Okay, so minggu depan kita akan tengok data lah. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Baik. Cikgu Naim.